ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وروى الديلمي أنه صلى الله عليه وسلم قال ترك الدنيا أمر من الصبر وأشد من حطم السيوف وأشد من حطم السيوف في سبيل الله ولا يتركها أحد إلا أعطاه الله مثل ما يعطي الشهداء وتركها قلة الأكل والشبع وبغض الثناء من الناس فإنه من أحب الثناء من الناس أحب الدنيا ونعيمها ومن سره النعيم كل النعيم فليدع الدنيا والثناء من الناس. Alhamdulillah, para hadirin semua, tamu-tamunya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberi lagi kita peluang untuk hadir ke masjid di awal-awal waktu sebelum daripada kita mendengarkan khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib kita, dan kita sama-sama yang Jumaat berjamaah nanti, sebagaimana biasanya kita sambung lagi muzakarah kita Nasaihul Ibad. Kita masih lagi dalam maqalah yang ke-27 telah meriwayat oleh Ad-Dailami wa rawad Dailami, dan telah meriwayat oleh Ad-Dailami annahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda ya Nabi kata tarkud dunya amarru minas sabri atau minas sibri, bukan sabri deh, sibri, salah tak dibaca. Tarkud dunya amarru minas sibri. Tuh Nabi kata meninggalkan akan dunia. Tarkud dunya makna tinggalkan dunia. Tinggal dunia nak pergi ke mana? Nak pergi ke bulan, nak pergi planet Namek, planet Marikh. Bukan maksud seperti itu tinggal dunia. Tarkud dunya ai bil qalbi, tinggal dunia dengan hati. Adapun tubuh badan kita tak boleh lari daripada dunia, karena memang Allah Ta'ala sudah tetapkan kita ni menempatkan di dunia, menempati di dunia. Laqad makkannakum fil ard wa ja'alnakum fiha ma'aish. Allah Ta'ala firman dalam Quran, walaqad makkannakum fil ard,
sesungguhnya kami menempatkan kalian hai manusia fil ardi, di atas permukaan bumi. Wa ja'alnakum fiha, dan kami jadikan bagi kamu pada dunia ini ma'aish, tempat kamu carikan keperluan hidup kamu, daripada makan, minum, pakaian, tempat tinggal, apa sahaja, kenderaan dan sebagainya. Itu dipanggil ma'isyah, keperluan perut kita. Maka bagaimana kita nak tinggal dunia? Tuhan sendiri menetapkan kita duduk di dunia, dan Tuhan sendiri jadikan dunia ni tempat kita cari keperluan hidup kita. Maka tak mungkin kita boleh lari nak tinggal dunia. Nak lari ke mana? Lari ke hujung dunia mana, benua mana pun, tetap kita duduk di dunia. Tu nak cari roket Apollo, nak naik, nak pergi naik bulan, tak usah duduk di dunia, tinggal dunia. Lagu tu ke? Bukan lagu tu maksud dia. Jadi tarkud dunia ni maksudnya tarkud dunia biqalbihi. Tinggal dunia tu makna tinggal dengan hati dia. Itu maksud. Tu buang dunia tu daripada hati. Bukan buang dunia daripada diri. Diri kita sendiri itu termasuk daripada dunia dah. Macam mana kita nak tinggal dunia? Jadi maksud dengan kata tinggal dunia di sini ialah tinggal dunia daripada hati kita. Jadi jangan bagi ada dunia tu bermaharajalela, menguasai dalam jiwa kita. Gitu. Itu maksud tarkud dunia. Tinggal dunia ni Nabi kata amarru minas sibri, terlebih pahit daripada hempedu. Sibri. Kalau sabri sabar, kalau sibri hempedu, lebih pahit daripada hempedu. Maka sebab tu sabar tu juga pahit. Katanya ulama as-sabru kasibri. Bermula sabar tu seperti hempedu. Apa? Yakni pada pihak pahitnya orang panggil sabar. Bukan senang nak sabar. Nak lagi sabran jamila, sebagai sabar yang sangat cantik, yang sempurna, sabar yang kamil, sabar yang sempurna. Tu kalau merah muka, mengetak gigi-gigi, itu sabar, tapi sabar yang tidak sempurna. Itu ni, sabar yang tidak sempurna. Sabar yang sempurna ni iaitu tidak menampakkan kesan-kesan nak marah pada wajah kita. Tu orang panggil sabar yang sempurna. Bukan senang lah nak boleh kau sabar. Kerana sabar ni satu sifat yang melekat dalam jiwa seorang, perlu diriyadahi, dimujahadahkan. Mana nak dapat sifat sabar yang melekat dalam jiwa kita tu perlu riyadah mujahadah. Kena riyadah mujahadah, kena berlawan dengan nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu tamak, nafsu marah, nafsu, bagai-bagai nafsu yang ada orang panggil dalam hati kita. Maka kita nak dapat ke sifat sabar, maka kena orang panggil mujahadatun nafsi, kena mujahadah. Maka kalau dapat sabar dalam diri kita, maka kita tu orang panggil kuat agama. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala firman dalam Quran, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita tu supaya khabarkan semangat para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk keluar ke medan jihad fi sabilillah, berperang dengan musuh-musuh Allah. Al-jihadu fi sabilillah ay ad-difa'ul watan an a'da'illah wa i'la'i kalimatillah. Itu makna jihad fi sabilillah. Apa? yakni mempertahankan tanah air negara daripada musuh Allah yang mahu melakukan kerosakan, kehancuran, menghilangkan kedamaian dan nak meninggikan kalimah Allah. Itu dia panggil jihad fi sabilillah. Jadi kalau tidak begitu tu dia tak panggil jihad. Orang tak panggil jihad fi sabilillah. Kalau negaranya sudah aman, sudah damai, tiba-tiba dia pergi bom, dia pergi letukkan diri dia. Dia pergi pasang bom. Bom berani mati. Itu tidak jihad dia panggil. Itu jahat.
Jahak dia panggil. Nah, merosakkan keamanan dan ketenteraman yang sudah dikecapi dalam sesebuah negara, itu dia panggil bukan jihad fi sabilillah, itu dia panggil jahak fi sabilis syaitan, jahak di jalan syaitan. Karena syaitan suka orang panggil perkara-perkara yang menyebabkan saling berbunuhan dan melakukan kerosakan di atas permukaan bumi. Sebab tu Tuhan kata tilkad darul akhirah linaj'alaha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fil ardi fasada. Itu Tuhan kata syurga yang aku nak bagi di hari akhirat. Nah, tilkad darul akhirah, itulah negeri syurga yang aku sediakan untuk akhirat. Untuk siapa aku sediakan syurga? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, bagi orang-orang yang tidak mahu mencari ketinggian pada dunia, wala fil ardi fasada, dan tidaklah pada dunia itu dia melakukan kerosakan. Jadi orang yang suka mencari kerosakan di atas muka dunia ni, itu orang yang tidak dapat habuan syurga di hari akhirat dengan Allah Taala. Jadi ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harridil mu'minina 'alal qital, kabarkan semangat para sahabat-sahabat kamu untuk keluar ke medan peperangan. Tuhan suruh Nabi kita tu membakar semangat para sahabat-sahabat untuk bersemangat keluar ke medan peperangan, jihad fi sabilillah. Lalu Allah Ta'ala sebutkan, apakah rahasianya kalau orang mukmin, orang Islam nak capai kemenangan? Adakah perlu bilangan yang banyak? Ataupun kelengkapan senjata yang lengkap dan sebagainya, sebagaimana orang dunia ni kan? Dia tahu kata nak menang dalam peperangan ni mestilah askar kena banyak. Kemudian kelengkapan senjata pun kena canggih, kena lengkap, barulah boleh mengalahkan musuh. Strategi peperangan yang hebat. Memang tak dinafikan secara zahirnya, memanglah nak mengalahkan musuh tu mestilah orang panggil tentera kena bilangannya ramai, kelengkapan senjatanya lengkap, sempurna, dan punya strategi dalam peperangan. Jangan duk tembak bodoh begitu saja, tak boleh. Kena ada orang panggil muslihat, strategi. Ini jaga di bukit tu, ini bahagian memanah, ini bahagian serbu dengan kuda, ini bahagian lawan dengan berjalan kaki dan sebagainya. Kena ada strategi nak kepung. Kalau lagu mana ada orang panggil strategi peperangan. Tapi hak tu hak zahir saja. Kita orang mukmin ini tidak hanya diajarkan mengetahui yang zahir, kena tahu dua-dua, zahir dan batin. Secara orang panggil ikhtiar yang zahir, dan secara spiritual pun kita kena tahu. Jangan semata-mata kita tu canggih hak zahir saja, hebat strateginya, lengkap kelengkapan senjatanya, ramai bilangan tenteranya, tapi tidak ada orang panggil kekuatan rohaniyah. Hubungan spiritual dengan Allah Ta'ala tidak bersambung, alaqah hubungnya dengan Tuhan, maka tak capai kemenangan, tak akan capai. Tu. Jadi macam orang kafir juga ni. Tengok orang kafir kan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang kafir ni Tuhan kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mengetahui mereka itu orang kafir daripada hak zahir-zahir dunia. Hak zahir-zahir hak batin, hak secara spiritual, hak secara hakikat, dia tak hira, dia tak tahu, gelap teruk, tak nampak apa satu. Wahum fil akhirati minal khasirin. Mereka itu orang kafir tadi tu, fil akhirati, di dalam negeri akhirat nanti, khasirin, ialah mereka-mereka yang dalam kerugian. Maka kita orang mukmin, orang Islam ni jangan jadi supaya orang kafir. Apa? Ya ni tahu saja benda hak zahir. Pengetahuan kita tu hanya hak zahir saja, jangan. Mestilah pengetahuan kita tu kena sampai kepada batin bagi zahir, hakikat bagi syariat, di sebalik daripada zahir. Itu orang panggil spiritual.
hubungan seorang dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut apakah rahasia kekuatan umat Islam untuk mengalahkan orang kafir? Adakah seperti yang kita tahu, kena bilangan tentera yang ramai, kelengkapan senjata yang lengkap, dan strategi peperangan yang begitu hebat? Tidak. Tuhan kata, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum ma'ishruna sabirun. Jika ada di kalangan mereka itu sahabat-sahabat Nabi 20 orang yang bersifat dengan sabar mereka itu, yaghlibu mi'ataini, nescaya boleh mengalahkan 200 tentera kafir Quraisy. Wa iyyakum mi'atun, kalau ada di kalangan sahabat Nabi itu 100 orang yang bersifat dengan sabar, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru, pasti dapat mengalahkan 1000 tentera kafir Quraisy. Tengok. Itu kekuatan orang Islam. Apanya? Bersifat dengan sabar. Tu. Jadi Tuhan tak kata nak mengalahkan tentera kafir Quraisy ni, Nabi Muhammad, mu tumpukan kepada bilangan tentera yang ramai, kelengkapan senjata yang lengkap, dan strategi peperangan yang hebat. Tidak. Hak tu bukan kita tinggal, kena ada juga. Jangan payah kata buat hak tu, biarlah tak ada senjata pun, bukan gitu maksud dia. Biarlah tak ramai pun, bukan nak gitu. Tapi bukan maknanya taksub dengan hak zahir itu, tidak. Karena dalam Quran Allah Ta'ala kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak, yakni ramai mana, gitu. Kam min fi'atin qalilatin, ramai mana kelompok yang sedikit, tentera yang sedikit. Yaghlibu apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, dapat mengalahkan, dapat menang di atas puak yang banyak, tentera yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Itu kekuatan duduk di izin Allah Ta'ala. Dan izin Allah Ta'ala lagu mana? In tansurullah yansurkum, tolong Allah, apa? Tolong jaga agama Allah, tolong amal agama Allah, tolong tunaikan perintah Allah, yansurkum, maka Allah Ta'ala tolong kamu. Itu syarat dia. Maka kerana itulah menang dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala kata, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah, sesungguhnya mencapai kemenangan pententera Islam dalam peperangan Badar, padahal kalian semua, hai para sahabat Nabi, azillatun minallah. Apa azillah? Hati yang hancur dengan Allah Ta'ala, maknanya bergantung tu sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, tidak melihat kepada ketenteraan yang ramai, strategi peperangan yang hebat, bilangan tentera yang ramai, senjata yang lengkap. Tidak. 313 tu katanya ada yang bunuh pelepah taman untuk perang. Tu. Tapi menang. Tapi kalau peperangan Uhud, lengkap senjata, berhebat strategi, ada duk tunggu di atas bukit Uhud, kalah. Kenapa? Karena tak ada, tidak sabar. Tengok harta ghanimah duk bawah, sudah. Kalau kita tidak rebut, orang lain dapat, kita saja jilat jari, gigit jari saja. Maka turun daripada bukit. Akhirnya Khalid Al-Walid ketika itu belum masih lagi Islam, memimpin tentera Quraisy, kafir Quraisy, menyerang tentera Islam daripada belakang, kalah tentera Islam dalam peperangan Uhud. Kenapa? Tak ada iyyakum minkum ma'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada di kalangan kamu bersifat dengan sabar 20 orang, Allah Ta'ala kata, dapat mengalahkan tentera kafir Quraisy 200 orang. Ada tu. Tak sabar. Tengok harta dunia, pakat seribu. Kenapa? Karena tidak sabar. Maka kata ulama, as-sabru kasibri, bermula sabar itu seperti hempedu, pahit, bukan senang. Cakap mudah,
Ceramah ke orang mudah, ngajar orang suruh sabar mudah. Tapi kalau dia sendiri hak mengajar bani, ustaz sendiri hak mengajar bab sabar, turun tangga lepas ni tengok selipar dia kena kebah ke orang. Awal-awal lagi dia maki. Dia tu ni menatai mana bodoh. Nak mata boleh kau buta tak nampak selipar orang dengan selipar dia pergi curi, pergi ambil kebah. Awal-awal lagi diri dia sendiri tidak sabar. Ceramah tu mudah belaka. Hamba boleh ceramah bab sabar ni 3 jam dulu. Dululah lah ni tak agak dah. Kau lama kau tua dah. Nah, dulu pernah ada orang jemput ceramah tajuk sabar, 3 jam boleh ulah bab sabar. Tapi nak sabar detik, ketika mana diuji, oh susah bah. Bukan senang. Nah, itu ya, duk jeng ni tu. Nah. Orang depan lambat sikit ya. Lama duk ngorak ke apa lama molek. Ni dah tekel kat gila lah, touch and go, duk touch ngobrol dulu dah dia. Borak dulu. Marah. Nah, tak sabar. Ada gigi siapa tempat kita. Orang hak jaga tu kenal. Nah, buka kan. Sabar kat ustaz. Oh, kena atas dahi dah. Tu ni. Sabar kat ustaz kena lah. Kata, sabar kata. Jauh nak pergi kuliah ngorik ni. Tu ni. Tu tengok. Nak mengajar bab sabar, diri sendiri payah nak sabar. Sebab apa? Mudah mengajar ni. Kerana lidah tak ada tulang. Boleh ceramah. Pagi ceramah, tengah hari ceramah, malam pun ceramah. Tapi nak beramal tu susah kerana tubuh kita ni berat dengan tulang belulang dan nafsu yang jahat ada dalam diri kita. Maka kerana tu, nah, as-sabru kas-sibri. Sabar tu pahitnya seperti hempedu. Payah, bukan senang. Payah lagi daripada sabar apa? Ni, hak Nabi kata pula. Tarkud dunya amarru minas sibri. As-sabru kasibri. Sabar seperti hempedu. Tapi tarkud dunya ai bi qalbih. Tinggal dunia dengan hati kita ni. Hati kita ni jangan peluk dunia. Jangan cinta pada dunia. Jangan kasih pada dunia. Itu kata Nabi amarru minas sibri. Terlebih pahit daripada hempedu tu lagi. Oh. Ayuh lagi. Nah. Tu. Sebab tu bila sahabat-sahabat pakat berlari tu pergi kejar harta ghanimah peperangan Uhud tu kan. Sayyidina Ali jaga, jangan turun. Turun. Tak turun boleh kau orang di bawah lah. Kita gigit jari lah tak dapat harta rampasan perang ghanimah. Pak turun. Bila tengok sahabat pakat turun, nah, mengakibatkan kekalahan tentera Islam ketika tu, Sayyidina Ali pun bersyair dia kata, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minadh dhalili. Hiya dunya, itulah dunia, aqallu minal qalili, terlebih sedikit daripada benda yang lebih sedikit. Tak ada benda yang paling sikit ni sekali ni dunia. Tapi oleh kerana hati kita gelap, nah, qalbu kita tu zulmah wa qasiyah. Nah, gelap, gelemak, kerah. Maka benda hak tidak sebenar dunia ni, hak sedikit kita nampak sebenar dan banyak. Maha bergo, sangat-sangat direbuk-rebukkan dia. Itu. Kenapa jadi lagu tu? Karena hati kita tu gelap, hitam dan keras. Kerah dengan sebab apa? Dengan sebab dosa yang kita kerja tidak taubat. Itu israru ala dzunubi, mengekali di atas zunub, di atas dosa-dosa itu. Itu yuris, mewarisi. Ataupun menghitamkan akan qalb, akan hati kita, yang menyebabkan kita tu tak nampak benda yang sebenar tu sebenar, benda yang hak tu hak, benda yang batil tu batil. Gabar dia hak, mati itu sebenar. Mati itu sebenar. Orang hak bernafas supaya kita juga ramai mana dah hak meninggal. Hak mengajar supaya kita, hak makan minum tidur berak kecing supaya kita ramai mana dah mati.
Tapi walau berlaku depan mata pun kita duk rasa lambat lagi. Tu. Boh ke rasa mati tu tak jumpa dengan kita. Allah, gelap, perut pedal. Kerahnya hati kita. Tu. Padahal Tuhan kata apa? Tuhan kata dalam Quran. Tuhan kata fa aynama takunu yudrikumul mautu. Walau kunta fi burujin musyayyadah atau kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Tuhan kata fa aynama takunu kemana saja mu lari, nak pergi mana, nak lari ke mana, yudrikumul mautu, pasti mendapat akan kamu oleh mati. Mu pasti jumpa dengan mati. Lari mana? Walau kunta fi burujin musyayyadah, sekalipun mugi sembunyi, mugi lari masuk dalam peti besi yang kukuh. Nah, takutnya kematian ni lari sampai kita nusuk dalam peti besi kukuh, mangga kat luar, tak nak bagi jumpa dengan mati. Mati juga. Itu nak kata hidup ni pasti kena mati. Sebenar tak mati? Sebenar. Perkara-perkara yang berlaku selepas daripada mati sebenar tak? Sebenar. Mana? Daripada barzakh, alam barzakhnya. Nah, tu kubur kita taman daripada taman syurga. Allahumma amin. Atau satu lubang daripada lubang neraka, wal'iyadzubillahi min zalik. Nah, disoal muka naki dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka. Sebenar. Ditiup sangkakala yang kedua pula. Dibangkit balik kita dengan jasad daripada kubur masing-masing, dihalau kepada mahsyar, beripung di pada mahsyar. Syafaat Nabi Muhammad dapat buka mahkamah hitungan, bertebaran buku-buku catatan amalan tu melekat di tekak-tekak kita, diberikan pada tangan kanan atau tangan kiri. Sebenar semua tu, sebenar. Dibacakan pula. Itu apa hak kita buat hijrah di dunia mula, ditimbangkan orang panggil buku-buku tadi tu di atas mizan dacing neraca. Sebenar, sebenar. Diniti di atas titian sirat. Sebenar, sebenar. Ada kalalib, pengait-pengait pula yang mengait kaki kita. Sebanyak mana di dunia mula kita ikut syahwat nafsu kita, sebanyak itulah kalalib, pengait-pengait yang akan kait kaki kita ketika mana kita berjalan di atas titian sirat. Niti di atas titian sirat yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bukan jambatan. Kalau jambatan dengan trailer boleh lalu ni titian sirat. Nah, titian, niti lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bukan niti saja tak, ada kalali. Sebanyak mana kalali? Sebanyak mana nafsu syahwat yang kita ikut ketika mana kita hidup di dunia. Syurga sebenar, sebenar. Neraka sebenar, sebenar. Tapi oleh kerana qalbun qasi, hati yang keras tak ada, tak sebenar, tak nampak sebenar. Nah, yang hak tidak nampak hak, yang batil tidak nampak batil. Bahkan terbalik, qalbul haqaiq dia panggil, bertukar hakikat. Dunia hak palsu, hak batil, hak dusta, hak menipu, hak sikit, hak kurang, hak hina. Hak ni nampak mulia, besar, mahal. Tak betul ni? Ini nampak gitu ni. Tukar tu qalbul haqaiq dia panggil. Mana? Bertukar hakikat. Apa jadi lagu tu? Sebab tadi qalbun qasiyun. Apa? Hati yang keras dan hati yang sauda. Innal 'abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang hamba, kata Nabi, bila mengerjakan dosa, dia tidak taubat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala titikkan dalam hati dia tu titik hitam, dukhan hakikat, asap hakikat yang masuk dalam jiwa dia. Kata almarhum Sayyidi Guru hamba, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, tak secara dosa hak lain banyak, tapi dosa hak kita sendiri tak sedar dosa ialah orang hak tak ngaji ilmu akidah. Lalu ketika mana dia semayang atau dia ngatik, dia tahlil, dia mengucap la ilaha illallah,
Semaya ni selain daripada subuh dengan Jumaat, semuanya 2 kali ngucap belaka tasyahud awal, tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tiba-tibanya dia tak tahu gapo makna hak dia duk kata dengan lidah dia. Dia kata aku tahu. Aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab kata asyhadu, aku sanggup jadi saksi, aku bersaksi maknanya, an akan bahawa sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan illallah melainkan atau kecuali Allah. Itu terjemah daripada Arab ke Melayu. Makna gapo dia tu kalau tak mengaji tak tahu tu. Makna ada makna mutabaqah, ada makna iltizamiyah, itu dia panggil makna tafsili. Ada makna tadammun, dia panggil makna ijmali. Itu semua tu dibahas dalam ilmu tauhid. Sebab itulah orang mengaji ilmu tauhid ni seolah-olahnya sedang berurusan dengan Tuhan geran tanah kunci syurga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci syurga tu ialah tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? Makna mutabaqahnya la ma'budu bihaqqin illallah aw la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah aw la ma'budu bihaqqin fi zihnil mu'minin illallah aw la ma'budu bihaqqin fi nafsil amri illallah. Itu makna mutabaqah. Makna iltizamiyahnya la ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Itu makna iltizamiyah. Kalau tak mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah, nak tahu makna-makna lagu tu? Tak tahu. Pakai duk tutur supaya burung boleh kata sekata-kata dengan mulut. Padahal tak sedar. Tiap-tiap dia kata dengan tidak erti itu. Bohong dia panggil. Tuhan kata kazabta, membohong. Tu. Sedangkan bohong idza kadzabal abdu, apabila bohong oleh seorang hamba, yafirul malakan, lari malaikat. Kenapa? Min natnin, kerana busuk bau hak keluar daripada mulut dia. Hak tu bohong sesama manusia tu busuk bau siapa ke? Malaikat rahmat lagi. Pas bohong dengan Tuhan tak berdosa tu. Aku sanggup jadi saksi. Saksi apa? Perut kosong, tak tahu gapo. Ada mengaji. Orang mengajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatul ammah, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, ilmu aqaidul iman, nyanda dinding sumpah dengan spiderman kat dinding belah-belah ngatuk ngak mata. Denyut-denyut. Tapi kalau cerita bab konspirasi ke apa, segah lalu dah. Tu lah ada tok guru hak jenis cerita 80,000 sekarang ni ulama mengikut Dajjal. Bak kata dah ulama pun jahat agak ya. 80,000 ikut Dajjal. Segah lalu kalau bab tu kan. Siapa dia ajar mengajar lagu tu. Dia ni 80,000 ulama ikut Dajjal. Ulama mana tu sebut nama saya nak tahu ulama mana. Perkataan lagu tu tidak dia sedari dia sendiri telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa teruknya ulama umat Nabi Muhammad siapa tak kenal Dajjal, 80,000 yang ikut Dajjal. Mari di mana lagu tu? Sedangkan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umat aku ni seperti para nabinya Bani Israil yang tidak jadi rasul, bukan jadi nabi tak. Maknanya hebatnya mereka ni ulama. Tiba-tiba 80,000 ulama ni ikut Dajjal. Dajjal mana? Berahi sangat kau Dajjal ni. Sikit-sikit Dajjal, sikit-sikit Dajjal. Orang ni berahi benda lagu tu. Cuba tengok duit ada mata gapo. Inilah tandanya. Suka tu. Suka orang ni benda lagu tu. Kalau mengajar bab akidah, bab pegangan, bab makrifat, ngajar bab fiqh, sah, batal, rukun, syarat tiap-tiap rukun, ngatu lekat di dinding ngaji Spiderman gitu. Ngajar tasawuf nak bersih hati, takhalli mazmumah, tahalli mahmudah. Pakai tak ada lah dia dah. Lagi. Ini penyakit itu. Tapi kalau cerita bab Dajjal konspirasi ini
kiamat akan berlaku pada tahun 2020-22. Nah, tiba-tiba tak berlaku lagi kiamat. Al-Quran silap. Kajian saya mesti tepat. Oh, pula dah. Quran pula silap. Macam-macam lah ni orang. Suka benda lagu tu. Padahal fardu ain atas diri dia tak lepas. Nah, tak lepas. Duduk dalam ekor ni. Mana-mana orang yang i'tikad kata ekor dengan tabiatnya lah memberi sejuk. Kita rasa sejuk ni dengan tabiat ekor. Kafir sambil-sambil dah. Bila-bila tu kafir dah. Walau maya, walau rokok, walau sujud. Atau kerana ekor kita rasa sejuk. Bukan Allah Ta'ala yang menjadi. Kafir bila-bila. Jangan main-main. Atau Allah Ta'ala menjadikan kekuatan pada ekor yang mampu memberi kita sejuk. Fasik orang itu. Pada kafirnya, pada kufurnya, ikhtilaf ulama. Faham betul lah ke mana Ustaz? Di sisi kita pasang ekon, Allah jadikan sejuk. Bukan dengan ekon Allah jadikan sejuk. Di sisi kita pasang kipah, Allah jadikan angin. Di sisi kita pasang lampu, Allah jadikan cerah. Bukan dengan lampu Allah jadikan cerah. Bukan. Yang menjadikan sejuk tu siapa? Allah. Yang memberi angin siapa? Allah. Yang memberi cerah siapa? Allah. Terima pada akal kita pasal ekon tak sejuk-sejuk. Terima. Kenapa? Yang menyejuk Allah. Yang memberi angin Allah. Itu. Nah, di sisi kita makan, Allah jadikan kenyang. Terima tak makan, dapat kenyang? Terima. Kerana bukan nasi, makanan yang memberi kenyang. Hak tu saja peramanan. Dah orang tak reti. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Wa man yakul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Itu disebut dalam kitab-kitab tauhid. Siapa i'tikad sesuatu ni dengan ilak terjadinya dia atau dengan tabiat. Ilak mana? Kerana kipas memberi sejuk, kerana ekon memberi angin atau sejuk, atau kerana lampu memberi cahaya, kerana nasi memberi kenyang, kerana kafir bila fazaka kufrun inda ahli millah. Kufur i'tikad lagu tu. Tu jangan main-main. Tapi orang kita kalau mengaji benda tu ngatuk nguak lekat deng depa Spiderman tadi. Hak berakhir yang ngajar. Konspirasi Dajjal nak tubik berapa? 80,000 ulama pengikut Dajjal. Siapa? Hak mana sokong vaksin semua Dajjal belakang. Klik situ lah kali. Tu orang panggil apa tu? Ni fitnah akhir zaman. Tak usah caralah Dajjal nak tubik bila tu hijab tu. Bedok cara Dajjal tu bila pun kalau tiba-tiba Dajjal mari kita tak mengaji lagu mana? Dajjal ni dia mari bukan duk mata sebutir lagu tu. Kalau mata sebutir tu ramai lari hudah. Dajjal mari ni dengan segak, handsome, tampan, bersama dengan slogan-slogan yang baik, yang hebat. Mari membangun bersama Islam, membangun bersama kebajikan. Itu sampai orang semua terikut dengan dia. Kenapa? Bukan setakat tu punya karamah, punya perkara-perkara khariqul adat yang mencarikan adat. Lama kelamaan dia mengaku dia tu Imam Mahdi. Lama kelamaan dia mengaku dia tu Nabi Isa. Akhir sekali dia mengaku dia tu bila ketika mana khutbah. Yang main. Ni Dajjal ni orang cerdik, bukan duk bodoh, bukan mata sebutir. Kalau mata sebutir senang, yang tapar selalu bunuh. Kalau jumpa senang. Cerdik, hebat. Pandai khutbah. Kita boleh khutbah. Kita membaca khutbah. Tapi nak khutbah, nak tarik tauliah tak ada pasal-pasal. Nah, Dajjal dia berkhutbah. Ihzaru, waspada kalian semua. An Masihid Dajjal laknatullah. Dia Dajjal, dia pesan supaya orang waspada dengan Dajjal yang dilaknat oleh Allah. Akhir kali dia kata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Ketika tu barulah buta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kafir atau kufur di dahinya. Boleh dibaca oleh orang yang buta huruf ataupun boleh membaca tidak buta huruf. Maka hari pertama seperti setahun. Itu. Hari pertama seperti setahun. Dajjal sekat matahari. Stop. Kemarah habis. Separuh bumi yang tak ikut Dajjal tak boleh makan. Walaupun sekeping roti, walaupun secubit nasi. Tak boleh. Melainkan kena berimeh Dajjal tu. Hari pertama boleh semaya 5 kali sehari. Jangan. Hari pertama sembahyangnya seperti setahun. Kalau tak ngaji fiqh, duk sibuk ke Dajjal nak mari bila. Kalau tak ngaji fiqh nak mari mana hari pertama Dajjal tu? Pandai kira? Boleh kira? Masa tok guru duk mengajar fiqh, kita nyadar dinding Spiderman lekat gitu ngatuk huak-huak. Bawa Dajjal mari sibuk dengan Dajjal. Bawa yang ngajar Dajjal ni
Mari Dajjal tak tahu nak semaya lagu mana. Setahun. Sehari pertama setahun. Hari kedua sebulan. Hari ketiga seminggu. Hari yang keempat barulah seperti hari-hari kita sekarang. Ka ayyamina hadza, seperti hari-hari kita sekarang. Apa tu? Tak ngaji fiqh nak beramal lagu mana tu? Duk sibuk sangat Dajjal tu bila. Tak mengaji tasawuf, tak beramal. Nak makan gapo tu kata? Nak makan gapo? Sekeping roti pun kena berimeh Dajjal tu syurga nak jadi tu neraka. Nerakanya Dajjal tu ialah syurga. Jangan balik kan? Lepas tu makan naik berapa tu kata? Sahabat tanya ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Makan naik berapa tu Allah Taala buat untuk orang mukmin? Nabi kata at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bil ta'am. Makanan untuk orang mukmin tu ialah tahlil. Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanan tika tu hak tu. Oh, sedawarnya. Pahala ni kalau kita ngatik la ilaha illallah lembek, la ilaha illallah. Lama sikit tengok betul email, lama tu email berapa kali putar dosa sebab. Lambat lagi lah. Ngadik awal lagi tipu ikut Dajjal. Awal-awal lagi ikut Dajjal dah. Jadi jangan kata ulama jadi 80,000 ikut Dajjal. Ulama mana tu? Yang betulnya orang Yahudi Khurasan 80,000 ikut Dajjal. Bukan ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal Dajjal. Mereka mahfuz dipelihara oleh Allah Taala. Kalau 80,000 ulama umat Nabi ikut Dajjal, kita hak tidak ulama orang awam macam saya hak bodoh ni lebih awal lagi junjung Dajjal atas kepala. Itu baik. Maaf banyak emosi sikit ni anak marah apa cakap 80,000 ulama ikut Dajjal. Hina ulama, hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi Nabi kata wa asyaddu min hatamis suyufi, tinggal dunia dengan hati ini lebih tajam. Wa asyaddu makna lebih bersangatan, lebih tajam, lebih berat. Min hatmis suyufi, daripada libasan pedang-pedang fi sabilillah Allah. Makna orang boleh pergi jihad fi sabilillah, akak pedang lawan musuh, libah pedang ditekak-tekak musuh, nak dibandingkan dengan orang yang mujahadah lawan hati dia tu tarkud dunia, tinggal dunia daripada hati dia. Berat tarkud dunia bil qalbihi lagi daripada jihad suyuf, libah pedang ditekak-tekak musuh. Itu kenapa besarnya dunia ni bagi orang yang buta mata hati. Itu tu. Wala yatrukaha, dan tidak meninggallah akan dunia ini ahadun oleh seorang pun illa melainkan kalau dia berjaya mujahadah hati dia tu buang dunia. Mana siapa satu masa emas dengan arang dia tengok sama, tak ada beza. Tu orang panggil tarkud dunia biqalbihi. Orang boleh tinggal dunia dengan hati. Kita gitu tak kita? Gitu kah? Oh, jauh lagi lah. Orang wak mari emah kak? Oh, lain selalu dah. Orang mari ustaz, hari ni seguning arang. Letak tepi dah. Mari wak seguning ustaz, emah seguning. Emah. Slow masuk, tutup ikat semua. Mari mana? Banyak ni, kaya kita. Maknanya emas dan arang masih berbeza dalam pandangan hati kita. Bererti hati kita masih peluk dunia. Orang yang tinggal dunia ni, mana emas dengan arang sama, tahi dengan duit sama, puji dengan celak sama. Nak orang mana lah tu? Kita kan lain. Kalau orang puji kat luar lubang hidung, itu kan. Kalau orang caci kak, Nathan ni nak marah lah. Nathan adalah dari ni. Tu kita ambo lah. Masih lagi orang panggil nampak makhluk dalam perut ni. Tu. Kalau gitu Nabi kata wala yatrukuha, dan tidak meninggallah akan dunia itu ahadun oleh seseorang illa melainkan a'tahullahu misla ma yu'ti syuhada'a,
melainkan pasti mengurnialah akan dia, akan ahad, akan seorang yang meninggalkan dunia daripada hati dia tu, misla akan seumpama ma barang, yakni pahala yu'ti syuhada, yang diberikan kepada orang-orang yang mati syuhud, mati syahid di jalan Allah. Itu habis. Pahala lagu mana nak tinggal dunia ni? Ustaz ada ayat tinggal dunia. Kau beli roket Apollo naik pergi pakai bulan. Bukan tu, tak ada ayat dak. Nah, kita nak tinggal dunia dengan tubuh mana boleh. Laqad makkannakum fil ard wa ja'alnakum fiha ma'ish. Tuhan memang menempatkan tubuh kita duduk di dunia, dan memang kita dijadikan di dunia inilah tempat kita mencari keperluan hidup kita. Lepas tu tak nak tinggal dunia daripada hati, lagu mana cara? Gini. Watarkuha, dan bermula meninggalkan akan dunia tu, qillatul akli wasyabai, sedikit makan dan sedikit kenyang. Payah lah ni. Kan kita kan, makan hok berakhir sekali. Makan tu sanggup habis ribu-ribu, kadang-kadang setengah-setengah orang. Belanja makan tu habis ratus-ratus, ribu-ribu semeja. Padahal benda hak makan tu sama setara dengan orang makan hak tepi jalan ni je. Mana? Masuk dalam loji tahi belaka. Sama-sama. Kau makan hak makanan harga 1,100 tu tubik jadi mah. Aku tu kan. Dak ada ni. Tapi kat orang ni jangan kalau bak makan. Nah? Tengok. Qillatul akli wasyabai. Sedikit makan dan sedikit kenyang. Satu. Wa bughdus sana'i minan nasi, dan benci pujian daripada manusia. Itu baru kita dapat orang panggil tinggal dunia daripada hati kita. Kalau masih lagi duk saya kasih, orang suka, orang pun nak orang puji, buat gapo-gapo kebaikan nak suruh orang kata baik, orang puji baik, orang sanjung, orang akak, orang puja, jawabnya dunia tu selama-lama abadan abidi melekat dalam jiwa kita. Tak sekali-kali kita dapat tarkud dunya biqalbina, meninggalkan dunia daripada hati. Kerana apa lagu tu Nabi kata fa innahu, kerana sesungguhnya man ahabba sana'a minan nasi, barang siapa yang suka cinta dia akan pujian manusia daripada manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, pasti cinta dia akan dunia dan nikmat-nikmat dunia, pastilah. Kalau dia suka pada pujian manusia, pasti dia suka pada dunia dan segala nikmat-nikmat dunia. Maka ketika tu dunia tetap dia peluk, lekat dalam jiwa dia. Maka ketika tu tak ada lah ra'su kulli khati'ah hubbud dunya ni kat Nabi Isa kata. Cinta hati kita pada dunia tu ra'su kulli khati'ah, ialah kepala batok bagi segala kejahatan. Gitu. Wa man sarrahun na'imu, dan barang siapa yang dibahagiakan akan dia, barang siapa tu an-na'imu oleh nikmat-nikmat, kullu na'imi, oleh nikmat-nikmat tiap-tiap daripada nikmat. Mana barang siapa yang nak dibahagiakan diri dia tu oleh nikmat daripada segala nikmat, mana? Syurga. Itu maksud. Siapa dia nak ke syurga? Dia nak. Siapa dia nak bahagia dengan nikmat daripada segala nikmat, itu syurga. Fal yada'id dunya wa sana'a minan nasi, maka hendaklah ditinggalkan. Fal lamulil amri, maka wajiblah dia tinggalkan dunia daripada hati dia. Wa sana'a minan nasi, dan tinggalkan pujian manusia kepada diri dia. Orang kata gapo puji baik, kau kata kata so ambil hira. Yang penting kita buat ni kerana Allah. Kita mengajar kerana Allah, kita mengaji kerana Allah. Jangan kita buat kerana manusia. Bila manusia puji kita buat, bila manusia tak maki ke apa kita pun lemah semangat, tak saya buat dah. Jangan. Buatlah apa-apa tu kerana Allah. Kerana nak balasan baik Allah. Jangan nak kepada pujian daripada manusia. Habis situ. Kemudiannya kita sambung pula insya-Allah. Warawa Ibnu Majah annahu qala sallallahu alaihi wasallam man kana niyyatuhu al-akhirata jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimatan. Tengok. Ini siapa dia yang niat dia tu untuk akhirat, maka Allah Taala hipungkan dunia dan kekayaan tu. Semua sekali kepada diri dia, dan Allah Taala bawa dunia kepada diri dia tu raghimatan, hal keadaan dunia tu tunduk pada dia. Insya-Allah kita sambung semula pula.
Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Para hadirin semua, sebelum daripada kita tutup dengan doa, sedikit untuk pengetahuan para hadirin semua. InsyaAllah pondok kita tu kita akan bangunlah. Kita target pada bulan 3 insyaAllah. Pada bulan 3 ni boleh jalan projek kita target tu insyaAllah. Jadinya jumlah keseluruhan untuk pembinaan pondok, musalla masjid 2 tingkat boleh muat 200 orang jemaah, 500 orang jemaah. Asrama pelajar 2 tingkat dengan pondok kayu 9 buah, dengan pondok orang tua. Kita juga buat pondok orang tua nanti. Jadi kalau ada orang panggil orang tua-tua, mak tua dia ke ibu dia ke nak lepak di rumah orang tua tak nasabah, mari atap pondok insya-Allah. Di samping hak zahir pun terjaga, makan minum ke apa, ngaji pun boleh. Jadi kita buat juga pondok orang tua insya-Allah. Dengan rumah-rumah guru, pejabat, maktabah, koperasi dan sebagainya. Itu harganya menelan belanja sebanyak 9,434,932 ringgit. Tu. Jadi banyaklah tu. Cumanya tak secara kos 9 juta lagi lah. Laninya kita nak bersih dulu tanah hak belakang ada semuk, ada semuk, ada hutan sikit, kemudian ada bukit sikit. Kita nak bersih hak tu, lepas tu kita nak ambil tanah hak bukit tu mari tambah elok depan ni supaya tidak terlalu sengit ni biar orang panggil samalah. Tu. Itu menelan belanja juga sebanyak 50,000. Jadi alhamdulillah kita ada dah 20,000. Baki lagi ada 30,000. Jadi para hadirin semua, ambo merayulah. Mudah-mudahan tabung hari ininya, di belakang sana tu ada tabung pondok. Tuan-tuan semua letak, jangan letak RM30, letak RM30,000 selalu. Biar selesai lalu hari ni pakai dok minta dah esok untuk bayar kepada kos bersih dan meratakan tanah. Tu kerana dia sewa, orang panggil excavator tu yang mahal. Dia sewa sehari lagi mahal. Hari-hari sewa, kena sewa banyak hari selalu. Seminggu, 2 minggu. Sewa sebulan, jadi kena sewa sebulan lalu. Kena hijau tu lebih kurang 4 minggu juga, hampir-hampir siap. Jadi itu hak kita nak buat dulu setakat ni. InsyaAllah wakaf untuk pembinaan tu nanti kita akan sampaikan daripada semasa ke semasa. Jadi bila dah orang panggil tapak molek dah, sikit lagi kita nak kalau siapa nak wakaf tak perlu beri duit pun. Wi semi pun boleh, wi batu pun boleh, asal kau siap pondok tersebut insya-Allah. Itu saja daripada sayanya. Mudah-mudahan didoalah para jemaah ni, mudah-mudahannya dipermudahkan urusan pembinaan pondok tu insya-Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.